Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good days to everybody. So today I would like to continue to our lectures in chapter 2, which is signal and noise. Okay, so we continue to subtopic of noise analysis. Okay, so noise, kalau kita lihat pada yang sebelum ni, kita dah lihat kita punya jenis-jenis noise lah. So biasanya kalau kita nak transmit satu signal, kalau communication ni of course kita kena perlu tahu kita punya transmissions ataupun kita punya transmit signal dan juga receive signals. Jadi matlamat kita buat communications ni ataupun matlamat untuk kita hantar signal ni adalah untuk kita dapat signal asal lah kan. Of course lah kan, sebab kita transmit, misal kata kita macam sekarang ni pun saya tengah buat communication system jugalah. Saya transmit apa maklumat yang saya tahu dan sepatutnya kamu sampai. Dan kamu ingatlah maklumat yang sepatutnya kamu tahu. Tapi kalau misal kata ada banyak noises, ada banyak losses dan sebagainya, mungkin tak sampailah maklumat yang apa yang saya nak cakap tu. Okay. Jadi noises ataupun losses tu, kita sometimes ada certain losses ataupun noises kita boleh measure dan ada certain yang kita tak boleh nak measure. Yang contoh kalau kita tak boleh nak measure macam yang kita punya jenis noise ni sebelum lah. Okay, external noise contohnya. So kita tak boleh nak measure. Okay, contoh kita boleh measure contoh kadar hujan contohnya. So kita boleh measure jugalah, tapi dia ada satu step-step yang berbeza. Tapi perlu tahu kalau dalam satu sistem communication ni kita kalau kita transmit satu-satu signals, okay, so apa yang kita transmit tu adalah kita punya satu signal input. Okay, contoh ini adalah kita punya sistem kita. Okay, kita punya sistem communication system yang mana dalam communication system kita tadi ni kita ada amplifier, kita ada modulator, kita ada filter dan sebagainya. Okay, so setiap satu input dia ada satu kita panggil sebagai input signals dan output dia adalah kita panggil sebagai output signal. Okay, so dalam satu-satu kita punya ni kalau macam amplifier, so kalau dalam sistem tu kita ada macam saya cakap tadi, kita ada amplifier, filter dan juga modulator. So filter, amplifier dan modulator itu adalah kita panggil sebagai satu block diagram lah. Satu block diagram. Okay, dan untuk noise analysis ni kita boleh kira bagi setiap block diagram. Okay, contoh kita ada pertama tadi kita ada amplifier, lepas tu kita ada filter dan kemudian kita ada tadi apa, modulator contohnya kan. Okay, modulator, amplifier dan juga filter. Ni contohlah dalam satu communication system kita. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah kita boleh dapatkan kita panggil sebagai gain. Okay, kita boleh dapatkan kita punya signal power, kita punya gain dan juga kita punya noises ataupun losses lah. Okay, noises ataupun losses tu dia macam satu adik-beradik lah, sama je. Okay, kita ambil satu contoh amplifier. Okay, so amplifier ni dia ada V in dan juga V out. Okay, V in dan juga V out. Gain, okay, gain dan juga attenuation ni adalah kita panggil sebagai ratio of output kepada input, iaitu V out bagi output bagi input. Okay, so kalau gain tu maksudnya apa? Gain tu adalah kita punya apabila kita punya output kita V output melebihi V input, itu kita panggil sebagai gain. Kalau V out less than V in, kita panggil sebagai losses ataupun attenuation. Okay, ataupun losses lah. Macam you berniaga.
Okay, modal lebih banyak daripada pendapatan awak ataupun you punya keuntungan. You rugi ke untung? Maksudnya you rugilah. Okay. So itu kita definisi bagi gain. Okay. Kalau gain tu penambahan, attenuation tu adalah pengurangan. Okay, boleh So gain is a ratio output to the input where output has greater than the input. Okay. So let's say kita ada V in dan juga V out. So V out bahagikan dengan V in. Okay. So let's say misal kata kat sini adalah 5 volt. Sini adalah let's say kita panggil sebagai 5 volt. 5 volt ni 1 volt. So gain kita adalah 5 bahagi 1 ataupun 5 unit ni apa? Sebab ni volt bahagikan dengan volt, kita panggil sebagai unitless. Dia dah tak ada unit dah. Okay. Sebab apa? Sebab kita bahagikan ataupun kita ratiokan benda yang sama. Okay. So kita dah tidak ada kita panggil sebagai unitless unit. Okay. Gain juga kita boleh dapatkan juga kepada dalam bentuk dB. Okay. Oh, itu nanti dulu. Okay. So let's say macam ni, so kita punya gain yang ni adalah 5 unitless. Apa jadi kalau misalnya kata kita ada 1, 2, 3 block diagram dalam bentuk yang cascaded, dalam bentuk yang sesiri lah ni ataupun selari. So kita buat one by one. First part, so output dia untuk yang pertama ni, output dia adalah 5, input dia adalah 1. So 5 bagi 1 kita akan dapat 5. Block diagram yang kedua, input dia adalah 5, output dia 15. So 15 bahagi 3, so kita akan dapat 15 bahagi 5 kita akan dapat 3. Gain untuk yang block diagram kedua. Dan yang seterusnya sama juga untuk yang ketiga. 60 bahagikan dengan 15 kita akan dapat 4. Itu gain untuk setiap block diagram. Pertama, kedua dan juga ketiga. Jadi kalau kita nak dapatkan total, A total, okay, so kalau kita nak dapatkan A total, so kita ada pelbagai cascaded punya block diagram. So kita darabkan keseluruhan. A1 darab A2 darabkan dengan A3. So 5 darab 3 darab 4, kita akan dapat 60 unitless untuk keseluruhan. Daripada depan sampai ke belakang, gain dia adalah sama dengan 60. Okey. Itu kalau dalam bentuk volt. Kalau dalam bentuk power, sama jugalah P out bahagi P in. Okey. Clear? Okey. Attenuation pula. Attenuation refers to the loss introduced by the circuits. Output has lower than the input. Okay. So sama juga for cascaded, total attenuation is A1 darab A2 darabkan dengan A3. Okay. So idea sama, V out bahagikan dengan V in. Tapi V out dia adalah lebih kecil daripada V in. Okay. So kalau dalam circuit ataupun kita buat satu circuit diagram, kita nak misal kata kamu buat projek RF ataupun projek radio. So output dia kamu nak rendahkan daripada input. Misal kata input kamu daripada bateri adalah 9 volt. Tapi kamu nak output kamu cuma let's say 5 volt je untuk output kepada Arduino contohnya lah kan. Okay. Input 9 volt, output kamu nak buat 5 sahaja. So apa yang kamu kena boleh buat? Kamu kalau kamu belajar circuit teori dulu, kamu boleh dah belajar voltage divider. Inilah caranya. Okay. So kamu guna voltage divider ni dengan kamu vary you punya R1 dan juga R2. Okay. Kamu vary ataupun kamu boleh ubahkan R2 dan juga R1, so kamu akan dapat V out yang kamu kehendaki. Since V in awak adalah tetap. Okay, ni saya tak ajarlah. Ni kamu dah belajar voltage divider dulu kan. Okay, ni kalau dalam bentuk circuit. Kalau teori dia, output dia mesti lower than input. Okay, so kalau ambil 60 terus bahagi dengan 1. Mana yang tadi
pun boleh juga. Okey. Misal kata kamu ada yang ini kita berbalik-balik tadi. So kawan kamu tanya, boleh tak kalau output kita 60, input kita 1. Kita terus ambil 60 bahagi 1 pun boleh juga. Okey. Tapi sometimes soalan kadang-kadang dia tak bagi macam tu. Dia bagi saya kata 1, 2, 3. Okey. Dia bagi V in, dia bagi dan dia bagi gain sahaja. Okey, mungkin bagi dia ataupun dia bagi kat sini saja. Ini bagi, ini dia bagi, ini dia bagi. Yang dia punya nilai dia tak bagilah. So kamu kena dapatkan. Okey. Kalau macam contoh ni dia dah bagi semua sekali kan. So kita boleh sama ada kita nak gunakan A total dengan darab semua ataupun kamu buat output bahagi input pun boleh juga. Okay. So gain dan juga attenuations. Okay, boleh tu beza dia. Gain, ingat gain output lebih besar, attenuation output lebih kecil daripada input. Okay. Alright, so kita pergi kepada signal to noise ratio. Okay, so tadi kita tahu kita ada satu block diagram sistem kita yang mana kita ada signal sahaja, signal input dan juga signal output. Okay, dengan kita menganggap sistem ni tidak ada noise ataupun noiseless. Okay, tapi itu mustahil lah. Sebab apa-apa sistem, keadaan alat elektronik, kita mesti akan ada noises. Okay, kita akan ada noises. So, macam mana kita nak kira noises yang ini? Okay. Okay, pertama sekali, saya padam dulu. Okay. Okay. So macam mana kita nak kira noise ni? First kali kita cuma kita anggapkan Okay, first kali kita anggapkan dalam satu signal ni kita ada satu signal dan juga ada noises. Ada noise input dan juga ada noise output. Okay. Okay. So once ada signal masuk, okay, noise pun akan ada. Okay. So ingat itu jenis apa? Correlated or uncorrelated. Okay. Ada signal saja mesti ada noise. Okay. So kita anggapkan yang ini dahulu. Kita levelkan ataupun kita kira yang ini dahulu. Since ada signal masuk, pasti akan ada noise keluar ataupun kita panggil sebagai correlated noise. Okay. So macam mana kita nak kira yang ini, bahagian yang ini dahulu? Signal input dan juga noise input. So, kita boleh dapatkan satu, kita panggil sebagai macam satu constant, atau bukan constant lah, dia ada dua benda, satu signal, satu noise. So, kita anggapkan dua-dua tu dalam satu kategori, itu kita panggil sebagai SNR, signals. Okay, SNR ataupun kita panggil sebagai signal to noise ratio. Signal to noise ratio. So means that dia mesti signal dibahagikan dengan noise. Power in signal dan dibahagikan dengan power in noise. Okay. So power dia mesti dalam bentuk watt. Okay. Yang ini pun dalam bentuk watt. Tapi noise ni power dalam noise power ni biasanya sangat-sangat rendah lah. Tapi kita still nak measure apakah kesan apabila ada noise terhadap kita punya signal tersebut. Okay. Sama juga power bahagi power kita akan dapat dalam bentuk unitless. Okay. So sebelum ni kamu dah belajar dB kan, decibels. So kalau sebut unitless ni mungkin figure dia besar ataupun kita susah nak sebut. So kita sebut dalam bentuk dB. So macam mana dalam bentuk dB? Sama saja 10 log answer ataupun 10 log PS over Pin. Okay. 10 ingat So yang power tu ambil input ataupun output. Kalau untuk input, kita ambil input saja. Contoh kalau kita nak kira yang depan ini adalah SNR input. So SNR input sama dengan power signal input dan power signal input. Itu satu perkara
yang berbeza. Nak kira signal to noise output pula, SNR bagi output, SNR output sama juga kan, output sama dengan PS output dibahagikan dengan PN output. Ini perkara yang kedua. Jadi kalau misal kata kamu ada dua bahagian ni, 1 dan 2, so kamu kena buat dua calculation yang berbeza. Satu input, satu output. Okay, ada sebab dia kenapa kita nak ambil dua-dua. Okay, so signal input dan juga signal output. Okay, alright, boleh Okay, slow ke laju sangat? Okay, soalan okay, contoh for an amplifier. Okay, so kita ada satu amplifier with ingat output signal 10 watt and output noise power is 0.0 watt. Determine the SNR. So dia mesti sama output dengan output. Kalau dekat sini tiba dia bagi input, okay, boleh kira tak agak-agak? Okay, dia mesti sama, mesti output dengan output. Okay, alright. Okay, so macam mana? Cuba kira. Ingat SNR sama dengan PS sama dengan PS kita berapa? 10 watt dibahagikan dengan PN bahagikan dengan 0.01 watt. So berapa? Okay, 1000 unitless. Okay, sama dengan 1000 unitless. Dalam dB kita akan dapat 30 dB. Okay, okay, so kita akan dapat 1000 ataupun 30 dB. Okay, yang kedua, find for the amplifier with output signal and output signal voltage and output noise voltage and input and output resistance, determine the SNR. Sekarang dia bagi, okay, let's say saya ada satu, dia bagi output so output dia ada V signal. Sebab ada output saya buat kat belah kanan kalau input belah kiri. So VS dia adalah 4 volt dan VN sama dengan 0.005 volt. So ini dalam bentuk voltage. Kalau nak convert kepada P macam mana? P sama dengan V squared over R. Okay, sebab tu dia bagi satu nilai R. So V squared 4/2 bahagikan dengan 50, kamu akan dapat 16 bagi, okay, so kamu akan dapat 0.32 dan yang ini 0.005/2 bahagi R, sama kamu dapat berapa nilai dia lah. Okay, so guna konsep yang sama juga. Ini yang okay, ni step pertama. Step kedua, kamu dapatkan you punya PS bahagikan dengan PN, iaitu you punya 0.32 bahagikan dengan nilai ni tadi. So dapat berapa nilai dia. Okay, Wingian dapat 640 kilo unitless. Okay, right, so nanti you all try. Ni saya bagi jalan sajalah. Okay, okay, laju ke? Okay, boleh dapat? Ke ada yang tertinggal ke tepi? Respon. Okay. Okay. Okay ke? Okay. Alright. Alright, so okay, ingat
Tadi kita dah pergi kepada gain. Gain adalah untuk kita kira signal sahaja. Signal output bahagi signal input. Okay. Lepas tu kita move kepada apabila signal tu ada noise. Okay. So kita gunakan konsep signal to noise ratio. Sama ada input ataupun output. Okay. So kawan kamu kata tadi nak guna output ke input. So kita guna dua-dua. Satu kita cari SNR input, satu kita cari SNR output. So kita dah kira dua-dua ni nak buat apa? So kita gunakan dalam noise ratio dan juga noise figure. Apa yang dipanggil sebagai noise ratio dan juga noise figure? Let's say macam tadi kita ada satu sistem, kita ada SNR input dan juga SNR output kan. Kamu dah kira dua-dua tadi tu. So apa nak buat? So inilah fungsinya adalah dengan untuk kita kira noise ratio kita. Apa yang dikatakan sebagai noise ratio? Okey, ingat saya dia punya simbolkan noise ratio ni sebagai F dan noise figure ni sebagai NF. So nampak macam pelik kan, macam keliru sikit kan. Ingat noise ratio dia dalam dia dalam bentuk ratio. SNR input dibahagikan dengan SNR output. Okey. So noise ratio ni dia terbalik dengan SNR tadi. Kalau SNR, dengan gain tadi. Gain output bagi input kan. Tapi kalau noise ratio dia input dahulu baru dibahagikan dengan output. Okey, nampak beza? Kalau gain output bagi input, tapi noise ratio dia input bagi output. Kalau noise ratio F dia dalam bentuk unitless. Okey. Kalau kalau untuk noise figure kamu cuma tambah kamu kena tukarkan dalam bentuk dB. Okey, iaitu kamu tambah 10 log. 10 log angsa lah kalau kamu dah kira tadi kan. Kamu dah kira SNR input, dah kira SNR output, kamu kira dapat angsa, lepas tu kamu just 10 log angsa sahaja. Okey, itu je beza. So noise ratio is in unitless. Noise figure dalam bentuk dalam sebutan dB. Itu saja beza dia. Sebelum tu saya nak inform awak, saya tak tahu you all pernah nampak tak ni kalau dia punya kita panggil sebagai hukum dalam dB. Okey, dia punya hukum ke ataupun aturan dia lah. Kalau 10 log A bahagi B. Okey. Kamu akan dapat dalam bentuk dB lah kan. Tapi apa kamu kena buat kalau A ni dalam dB, A dB dan juga B dB. Okey. Kamu akan dapat let's say kalau 10 log A over B, kamu akan dapat C kan, C dB. Kamu boleh dapat juga dengan cara apabila kamu A ni kamu tukar dalam bentuk dalam dB dahulu, iaitu yang ni, dan B ni kamu tukar dalam dB. So bila bahagi, kamu boleh guna cara tolak ataupun A tolak B, tapi mesti dalam dB lah. A dB tolak B dB, kamu akan dapat C dB. Sama sahaja yang ini. Okey? Tapi dengan syarat A ni kamu kena tukar dalam dB. Tapi kalau kamu guna 10 log, A ni dalam bentuk unitless. Okey, macam ni lah. Input SNR dalam bentuk unitless. Ini dalam bentuk unitless. Kamu baru dapat you punya NFDB. Tapi kalau kamu buat input SNR ni dalam dB, output SNR dalam dB, kamu boleh gunakan konsep tolak. Ni kalau bagilah, kalau darab dia akan jadi tambah. Kalau bahagi dia akan jadi tolak. Okey? Boleh Tak apa, senang cerita. Kalau kamu tak faham, kamu just buat step ini saja. First step kamu buat dalam bentuk unitless, second step kamu buat dalam bentuk dB. Itu saja, guna satu konsep saja. Okey. Okey, ingat noise ratio is input bagi output. Ni saya rasa dalam slide kamu tak ada ni, saya terhide, tapi saya nak kena ajar jugalah konsep dia. Okey. So dalam satu amplifier, ideal noiseless,
macam saya cakap tadi lah, input dia akan ada signal input dan output dia akan ada signal noise power noise power input SI dan juga NI. Let's say dekat output ni kita tak tahu berapakah nilai dia. Cuma diberi SNR input dan juga gain of kita punya amplifier. Okay, amplifier, ingat gain amplifier ni kita nak amplify, so dia mesti akan ada gain, power gain. So dengan menganggap ini adalah kita panggil sebagai noiseless amplifier. Apa maksud noiseless amplifier? Dia tidak ada noise. Okay, yang kita anggapkan noise adalah pada signal yang ini saja. Kita kat sini ada noise, kat sini pun dengan kita anggap kita ada noise. Okay, so macam mana kita nak dapatkan SNR output kita? So dengan cara setiap SI ni, okay, so S output sama dengan S input darabkan dengan gain kita. So kita akan dapat S output. Kalau N output, kita just noise input darabkan dengan gain kita juga. So kita akan dapat noise output. So SNR output kita adalah S output dibahagikan dengan noise output. Okay. So bila kita buat anggap macam ni, so kat sini okay, kita boleh potong kita punya gain kita. Sebab apa? Sebab dia dalam bentuk nisbah. Okay, so SNR output kita adalah SO over NO ataupun dia sama dengan SI over NI. Apa yang dia nak cakap kat sini? Apabila kita punya amplifier itu adalah noiseless, SNR input dia mesti sama dengan SNR output. Okay, apabila noiseless amplifier. Okay. So untuk yang ini saya akan ajar cuma konsep noiseless saja, noiseless amplifier saja. Okay, sampai sini okay? Okay, so dia bagi satu contoh. Okay. Output level power. Okay, so kalau ini kamu just gunakan okay, sekejap, saya rasa yang ini nanti saya akan tengok balik yang ini. Saya rasa yang ini tak ada ni. Mungkin ini untuk contoh lain, saya tersilap ni. Okay, tak apa. Yang example 6 ni kita skip dulu. So saya pergi kepada noise temperature. Okay. Okay. Salah satu subtopik ataupun salah satu elemen dalam kita punya amplifier, okay, kita akan ada noise temperature signal kita. Okay, apabila dia melalui dalam kita punya kabel ataupun kabel lah, biasanya dalam kabel dia akan ada terbitkan satu haba ataupun kita boleh dapatkan satu kita panggil sebagai noise temperature. Okay, so haba tu kita boleh calculate dengan menggunakan noise temperature punya formula. So noise temperature formula adalah dengan cara Tn sama dengan, so Tn ni adalah kita punya noise temperature darabkan dengan 290 darabkan dengan F tolak 1. F ni adalah noise figure. Noise ratio. Okay, noise ratio ya, itu dalam bentuk unitless. Okay, jangan guna dalam dB. Ingat dalam dB dia tak boleh campur adukkan dengan formula yang lain. Dia formula dB dia mesti dalam dB sahaja. Okay, so contoh noise figure for it apa ni? Noise figure for the noise temperature is 75 kelvins. So, let's say noise temperature dia adalah 75 K. Okay, so kita gunakan Tn sama dengan 290 F tolak 1 sama dengan, so dia nak noise figure kan, so dia nak kita cuma dapatkan yang ini. So noise figure, tapi F ni adalah noise ratio. Okay, so kena ingatlah. So 75 Kelvin 290 F tolak 1. So F tolak 1 sama dengan 75 bahagikan dengan 290. So F sama dengan 1 tambah 75 bahagi
290 sama dengan 0.2586. So F kita adalah 1.2586 unitless. So kalau noise figure NF sama dengan 10 log F kita lah. So berapa nilai dia? Okay. Tu yang A lah. Yang B, so you find out sendirilah. Yang ini dia beri noise figure dia 68. Tapi kita dalam formula kita gunakan noise ratio kan. So 6 dB ni kamu kena tukar dalam bentuk unitless. So 68 dB dalam bentuk unitless berapa? Macam mana kira? Respon. Berapa? 6 dB dalam unitless. Berapa? Ada tak ni? Ke saya cakap seseorang ni? 1 M. 1 million Okay, macam mana dapat? Okay. So, you ambil calculator. So, ingat, kita punya formula dB dia adalah dB sama dengan, ataupun X dB sama dengan 10 log Y kan. So, dB dia adalah 6 dB sama dengan 10 log Y. So, Y adalah, so 10 bawa ke sini, so kamu akan dapat 6/10. Log bawa ke sebelah kiri, kamu akan dapat NT log 6/10. Berapa? 3.981. Okay, 0.981 unitless. Okay, so masukkan F dulu dalam 3.981, tolak 1, darabkan dengan 290. So kamu akan dapat jawapan je lah. Simple So ni dia macam direct calculations lah. 290 ni dia ada calculation, dia ada macam mana terbitan dia lah. Okay, so saya tak terang, saya just bagi dia punya formula sahaja. Okay, boleh? Okay, so tadi saya dah sentuh sikit berkenaan dengan noiseless amplifier, tapi dalam satu box sahaja, satu block diagram sahaja. Tapi kalau dalam kita punya communication system, dia ada macam-macam block diagram kan. Dia ada filter, amplifier, modulator dan sebagainya. So, apa akan jadi apabila kalau kita ada 1, 2, 3 block diagram ataupun 3 amplifier ataupun 4, 5 dan sebagainya, 10 block diagram pun boleh kita kira. Macam mana kita nak kira? Sama juga konsep, tadi dia ada input, akan ada output. Adakah dengan cara kita nak kira one by one? Iaitu kita tahu power kita tahu kita punya noise figure kita. So kita dapatkan SNR output yang pertama. Kemudian yang ini jadikan input, yang ini jadi output dan seterusnya. So dia agak leceh lah, dia akan ambil masa yang lama. So apa kita buat? Kita guna satu formula, Friis formula ni. Okay. Tapi dengan syarat kita perlu tahu kita punya F1, A1, F3 dan seterusnya. Okay, so ini adalah blok diagram pertama. So apa yang kamu kena buat adalah, so F ni adalah noise ratio kan. Tapi kat sini dia bagi noise figure. So apa kamu kena buat? Kamu kena tukar dalam unitless. Yang ini pun kalau dia beri dalam bentuk dB, kamu kena tukar dalam bentuk unitless juga. One by one. Ni untuk blok diagram pertama. So F, A dalam bentuk unitless. Ni yang pertama. Lepas tu kamu kena buat yang kedua, ketiga, sampailah ke 10. Kalau ada 10 blok diagram. Okay. Kemudian masukkan dalam kita punya formula ni. F ni adalah F1 yang pertama lah, blok diagram pertama. F2 untuk blok diagram kedua. Tapi A dia gunakan A yang pertama. Okay. Friis formula. Okay. Okay. Dia ada amaran ni.
So amaran ni kamu kena tukar dalam daripada DB kepada dalam bentuk unitless. Macam saya cakap tadi lah. Okey, kita ambil satu contoh. Okay, for 3 cascaded amplifier stage, each with noise figure of 3 dB and power gain of 10 dB. Determine the total noise figure. So kamu ada 3 kan? So saya lukis 3 lah. 1, 2, 3. Okay, so kat sini setiap ni dia ada NF sama dengan 10 dB. Yang ini adalah gain dia adalah 10 dB juga. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Okay. Okay. First thing first, apa nak buat? Siapa boleh respon? Siapa boleh? Ahmad Fikri boleh? Alright. Jadi ujian je yang ni, yang lain ada tak ni? Okey, tukar dB kepada unitless. Okey, 10 dB kepada dalam unitless, berapa nilai dia? Berapa nilai dia? 10. Okey, good. So 10 F dia adalah 10 unitless, A dia pun sama juga 10 dB sama dengan 10 juga. Okay. Okay, so gunakan phrase formula tadi, F total untuk total keseluruhan sama dengan F1 tambahkan dengan oh betul-betul, noise figure ada 3. Saya baik kau nampak, saya pun tak nampak. Okay, so 3 dB berapa? 1.995 lah. Okay, 1.995 ataupun 1.995 lah. So, okay, key point dia ambil 4 titik perpuluhan lah. Okay, supaya dia lebih 4 lah. Okay, biasa 3 tapi ambil 4 pun boleh lah. Okay, so F1 tambah F2 tolak 1 bahagikan dengan A1 tambah F3 tolak 1 bahagikan dengan A1 darabkan dengan A2. Sebab kita sampai 3 je kan. So kita sampai sini je lah F3. A3 ni dah tak guna. So F1 sama dengan 1.995 tambah 1.995 tolak 1 kamu akan dapat 0.995 bahagikan dengan 10 tambah 0.995 tolak 1 bahagikan dengan 10 darab 10. So berapa nilai dia? Berapa Afiq? Kamu akan dapat 2.2 unitless. Okay. Jika ada F4 kena ambil F3 tolak 1 ke? Oh, kalau ada F4. Okay, bisa kata kalau kamu ada F yang keempat lah contohnya kan. Okay, so kamu kena F4 tolak 1 bagi A1, A2, A3. Macam tu. Okay. Okay. Sebabnya yang atas ni, atas dia adalah F. So, dia ambil paling, kalau kita ada 3 blok diagram, kita ambil sampai sini je lah. Kalau ada 2 blok diagram sampai sini. Okay. Kita gunakan yang ini.
Okay, sebenarnya AN tolak 1 ni sebenarnya. Okay. Okay, dia mesti less than. A tu mesti kurang daripada F. Okay. F3 tak. Okay, boleh Boleh. Okay, so F yang betul lah, okay. Sebab kita dah tolak 1. Okay, 1.995. Okay, kemudian F2 pun 1.995 juga kan. F2 pun 1.995 juga. Yang F3 pun 1.995. Saya dah tolak siap-siap 1. So F2 adalah 1.995. Okay. F3 pun 1.995, F4 pun 1.995. So saya dah siap-siap tolak. F1.995 tolak 1, kamu akan dapat 0.9995. Bawah tu salah. Mana? Bawah tu 0.995, saya tolak lagi 1. Yang tu. Ini. Yang F3. F3 tolak 1. Tak perlu. Tu tadi saya salah tulis. Oh, ni. Okey, tolak 1. Okey. 1 kan, 1995. Dah saya tolak. Saya dah tolak. Okey. Alright. Good. So, cuba masukkan nilainya berapa? Okey, 2.2 ataupun 2.1. Okey, ataupun you masukkanlah 4 titik perpuluhan. Okey. 2.1 something tak silap saya lah. Ini saya roughly je tadi. Okey, kemudian NF masukkanlah. So ini F kita, F total. So NF total sama dengan 10 log FT kita. Berapa nilai dia dalam bentuk dB. Okey, berapa jawab saya kira tadi Okey, so kamu akan dapat lebih kurang 3.4 lebih kurang lah 3.231. Saya rasa saya punya jawapan ni saya ambil bukan 4 titik perpuluhan ni. So kamu ambil 4 titik perpuluhan, dia lebih detail, lebih tepat lah. Okey. Okey. So yang paling tepat dia adalah 2.1044. Kemudian 10 log answer. So kamu akan dapat 3.23. Okey, 231. 3.231 dB. Okey, boleh? Okey, so cuba satu. Okey, ada soalan sebelum kita pergi pada contoh yang kedua? Okey, ini jawapan dia lah. Okey, yang kedua, example 11. Saya lompat-lompat je sebab ada example yang saya dah hide kan. Sebenarnya ada lagi subtopik tu, dia lagi panjang sikit. Jadi tapi saya mudahkanlah. Okey, sebab apa yang saya ajar ni masuk final lah, insya-Allah. Okey. So example 11 untuk cascaded. Okey, tadi cascaded tadi dia sama nilai kan, tapi yang ini blok diagram 1, blok diagram 2, blok diagram 3 dia berbeza. Okey. 2 dB, 6 dB, yang kedua 9 12, yang ketiga 7 5. Okey, so alright. So kat sini dia kata determine all noise ratio and noise figure. And then find the output SNR. Nampak? Output SNR in dB at the, okay, kita nak dapatkan yang ini. First kali kita nak dapatkan F total and F total. Kemudian
Ni yang pertama, kedua, kemudian kita dapatkan yang ketiga ni adalah signal output. Find the output SNR at the final stage if the input dia adalah 35 dB. SNR input adalah 35 dB. Okay, so try. So first step. Okay. First kali kamu kena convert lah. Convert dB kepada unitless. Okay, so convert dB kepada unitless. Okay, so A1 daripada 2 dB kamu kena convert jadi berapa? Kemudian NF1 kamu akan dapat F1, kemudian daripada 6 dB kepada dapat berapa? Kemudian A2 9 dB convert FT2 daripada 12 dB convert jadi berapa? A3 7 dB convert jadi berapa? F3 convert jadi daripada 5 dB kepada berapa? Okey, seorang-seorang bagi jawapan. Okay, so kamu convertkan setiap one by one lah. So 2 dB kamu so gunakan konsep X sama dengan alamak. Okay, X X mana ni? Okay, sekejap receh betul lah guna ni. Okay, pen. Okay, so gunakan konsep X sama dengan 10 log Y. Okay, so X kamu dah dapat, kamu kena masukkan lah. Winji aja masuk yang ni, yang lain mana yang lain? So 1.585 584, kemudian 3.981 9 dB 7.94 15.849 5.011 3.162. Okay, so step ni kamu kena tulis, kamu kena buat semua sekali. Step ni dia ada markah dia lah, ataupun kamu nak buat dalam bentuk block diagram macam ni pun tak apa. Okay, masing-masing punya cara lah. Kemudian masukkan dalam freeze formula F sama dengan okay, kita salin balik F1 tambah F2 tolak 1 bahagi A1 tambah F3 tolak 1 bahagi A1 A2. Okay, so since kita sampai 3 block diagram, so sampai 3 je lah. So F1 adalah 1.584 tambah F2 okay betul, F2 terbalik dah. Sekejap. Okay. Okay, so F1 adalah 3.981 tambah 15.849 tolak 1 bahagi A1 adalah 1.584 tambah F3 3.162 tolak 1 bahagikan dengan 1.584 darabkan dengan A2 7.94. Betul tak? Ke saya tersilap? So masukkan dalam kalkulator, so you akan dapat lebih kurang dalam 13.521 unitless. Okay, so pertama dah dapat, yang kedua nak dapatkan NF
sama dengan 10 log F. So sama dengan 10 log 13.521 sama dengan berapa? 11.31 dB. Kemudian yang ketiga. Dapat tak ni? Ke laju sangat? So yang ketiga, so yang ketiga tadi apa soalan dia? Okey, dia nak dapatkan output SNR jika input dia adalah 35. Okey, kamu nak guna formula yang mana? Ingat tak formula yang depan tadi ni? Yang ini. Okey. So formula dia kata okey. Ataupun maksud dia kata tadi adalah F total bermaksud nisbah bagi SNR input dibahagikan dengan SNR output. Ataupun noise figure dalam dB adalah input SNR input dalam dB tolakkan dengan SNR output dalam dB. So kamu nak guna konsep kamu nak guna cara kira yang mana satu? Yang pertama boleh, yang kedua pun boleh. Kalau yang pertama ni tadi SNR ni mesti dalam unitless. Dua-dua ni mesti dalam unitless. Okay, so SNR input dia bagi apa tadi? Input dia adalah 35 dB. So input SNR input adalah 35 dB. Ataupun dalam bentuk unitless dia berapa? 3162. Unitless dia adalah 3162.27. Okay, so apa tadi? Lupa dah. Ada orang call. Okay, SNR input kamu dah dapat. Dalam ni F pun kamu gunakan 13.521. So kamu just dapatkan SNR output. Kalau kamu nak guna yang kedua, NFDB ni adalah 11.31 sama dengan SNR input dia adalah 35 tolak SNR output. So SNR output sama dengan 35 tolak 11 sama dengan 24 dB. Sama juga yang sini juga. Okey, F total kamu adalah 13.521 sama dengan SNR input adalah 3162.27 bahagikan dengan SNR output. So SNR output berapa? 3162.27 bahagi 13.521. Okey, kemudian kamu 10 log answerkan dia. So kamu akan dapat lebih kuranglah jawapan dia. Kat sini kalau ini kamu akan dapat 233.88 unitless. Kalau dalam dB kamu akan dapat 23.7 dB. So dia punya jawapan dia lebih kurang sajalah. Okay, so sama ada kamu nak guna konsep yang pertama ataupun konsep kedua. Guna konsep unitless ataupun guna konsep dB. Okay. So kalau dibagi dia suruh cari output, guna cari output lah. Kalau dia suruh cari input, sama je. Guna cari input, gunakan konsep ini juga. Cuma kamu just tukar-tukar sahaja. Boleh? Okey, yang ke-12. Ni last lah ni. Nak buat ke ataupun macam mana? Kamu nak buat sendiri Sebab dah 1 jam dah ni.
Yang ni pun sama juga. Konsep pertama kamu kena convert dalam bentuk DB, convert kepada unitless. Lepas tu dia nak kali yang ni find input. Okay, find input. So guna konsep tadi, kamu convert dahulu, kemudian kamu dapatkan F total, kemudian NF total, kemudian kamu akan dapatkan SNR input. Okay. Alright, so saya rasa yang ini saya akan jadikan dia sebagai assignment lah you all punya assignment. So gunakan idea cara saya kira yang ini. Okay, cuma yang ini dia sampai 4, nampak ni, sampai 4 block diagram. So nanti kamu akan punya freeze formula tadi tu, F total sama dengan F1 tambah F2 tolak 1, A1 tambah F3 tolak 1 bahagi A1 A2. Ada tambah satu lagi iaitu F4 tolak 1 bahagikan dengan A1 A2 A3. So dia panjang sikit lah. Saya ingat nak buat 10 tadi tapi tak muat dah. Okay. So itu saja. So saya akan upload satu assignment, okay, dalam Outer untuk calculation yang ni lah, okay. Tapi ada lagi, so ada 5 soalan kat situ. So hopefully lepas ni, lepas video ni kamu terus buat, okay, siapkan. Kalau boleh hantar sebelum raya lah, okay, sebab nanti raya pun kita boleh relax-relax kan, tak fikir apa. Nanti selepas raya kita sambung untuk chapter yang terakhir tu, iaitu chapter 5, 6, 7. Tu simple je, 2 kelas dah siap dah. Kemudian kita akan buat test 2 lah. Okey, boleh? Hello. Saya nak video recording yang lepas. Video record yang lepas saya dah upload dah. Okey, yang ni nanti saya akan upload juga dalam YouTube. Nanti saya akan mention dalam ni lah. Okey, jap saya nanti dulu, jangan keluar dulu, saya nak screenshot dulu kita punya. Okey. Apa ada soalan? Cepat tanya soalan. Okay, so saya stop presenting dahululah. Ada soalan tak? Ada soalan? Duit raya tak ada. Apa nak tanya, test 2 ada final merangkumi semua chapter ke? After test 2 ada final merangkumi? Yes, ada final merangkumi semua chapter. Yes, also. Tapi soalan dia tak silap saya, Haji Kamal kata simple saja, 3 soalan saja. Okay, so daripada 7 chapter ni dia akan combine 7 soalan, 3 soalan dan jawab. So kamu dia beri masa dalam 2 jam, 3 jam itulah. Okay, saya tak pasti. Tapi soalan simple je saya rasa. Sebabnya kita jadikan dia sebagai 20% sahaja. Final 100% Haji Kamal buat. Haji Kamal buat soalan senang, jangan risau. Okay, lebih senang daripada saya yang buat. Okay, saya pun terkejut. Ada minor soalan? Adalah kot. Okay, dia anak-anak. Okay, so satu soalan tu mungkin 2 chapter dia cover lah. Satu soalan tu mungkin 20 markah macam tu lah, 10 markah, sikit-sikit je. Okay, so kamu kena buat sebelum raya ni assignment yang noise, kemudian group individual assignment iaitu video presentations. Tu je lah. Kemudian naik cuti kita akan ada test dan juga kelas untuk chapter 5, 6, 7. Kemudian kita final. Okey, itu saja.
Okay, so itu saja. Kalau tak ada apa-apa, so kita jumpa pada example 16 tu group ke individu? Semua individu lah. Since you all dah semua duduk seorang-seorang kan. Okay, semua individu. So lebih senang faham. Example 12 ni nanti akan ada tambahan lagi lah. Nanti saya akan upload dalam Outer. Okay, so boleh tengok lepas ni gang. Okay, so itu saja.